Salam sejahtera, Cikgu Claire ucapkan kepada semua murid Cikgu Claire. Untuk hari ini kita akan sentuh tentang tajuk ketumpatan. Perhatikan gambar ini. Sini ada 2 biji telur. Satu tenggelam dalam air. Satu telur terapun di dalam air. Kenapa perkara ini boleh berlaku? Marilah kita lihat. Telur tenggelam di dalam air kerana telur lebih tumpat daripada air. Bagaimana cikgu nak buat telur ini terapun di dalam air? Cikgu boleh tambah sedikit garam. Larutkan garam itu dalam air untuk meningkatkan ketumpatan air. Ini pula seorang lelaki tengah terapun di dalam laut. Ini bukan laut biasa ni. Ini adalah laut mati. Kenapa orang ini boleh terapun di dalam laut? Kerana laut mati ini mengandungi garam yang sangat banyak sehingga air laut dia lebih tumpat daripada laut biasa. Keupayaan sesuatu objek terapung atau tenggelam di dalam air ataupun cecair disebut keapungan. Manakala keapungan bahan ini bergantung kepada ketumpatan bahan. Murid-murid, apakah itu ketumpatan sebenarnya? Ketumpatan suatu bahan adalah jisim per unit isi padu. Ya, jisim per unit isi padu. Unit SI bagi ketumpatan ialah kilogram per meter padu. Walau bagaimanapun, ketumpatan juga boleh disukat dalam gram per sentimeter padu. Dan 1 gram sentimeter padu adalah sama dengan 1000 kilogram per meter padu. Ketumpatan ditentukan oleh kepadatan susunan zarah di dalam suatu bahan. Contohnya, dalam pekerja ini adalah zarah-zarah. So, zarah-zarah di dalam pekerja adalah sangat banyak dan padat berbanding dengan cecair. Zarah-zarah dia ada longgar sikit, kurang padat sikit. Manakala gas lagi kurang padat. Itulah sebabnya pekerja adalah lebih tumpat daripada cecair dan gas. Ketumpatan bagi setiap bahan yang tuling adalah tetap. Biasanya kita boleh membandingkan ketumpatan suatu bahan dengan bahan yang lain apabila isi padu bahan itu adalah sama. Apabila isi padu adalah sama, maka jisim bahan itu bertambah, ketumpatan bahan itu yang sama isi padu itu juga akan bertambah. Ini merupakan rumus yang kita gunakan untuk mengira ketumpatan sesuatu objek, iaitu jisim dibahagi dengan isi padu. Ini dia. Biasanya, bahan yang kurang tumpat akan terapun di atas bahan yang lebih tumpat daripadanya. Manakala, bahan yang lebih tumpat akan tenggelam dan berada di bawah bahan yang kurang tumpat daripadanya. Contoh di sini, yang pertama, ais terapun di permukaan air. Manakala, batu tenggelam di dalam air. Ini adalah pemerhatian. Apa sebabnya? Apakah inferensnya untuk dua pemerhatian ini? Biasanya kita kata, ais
terapun di permukaan air kerana ais kurang tumpat daripada air. Manakala batu tenggelam di dalam air. Kenapa? Apa inference dia? Batu lebih tumpat daripada air. Sekarang kita akan cuba permainan yang disediakan oleh guru untuk meramalkan sama ada bahan ini akan terapun ataupun tenggelam dalam air tuling berdasarkan ketumpatan. Ketumpatan air tuling adalah 1 gram per sentimeter padu. Okay. Di sini merupakan satu jadual yang menunjukkan contoh bahan dengan ketumpatannya. Dan kita boleh susunkan bahan-bahan ini berdasarkan ketumpatan mereka. Ketumpatan dengan nilai yang paling rendah akan berada di atas, manakala ketumpatan yang paling tinggi akan berada di bawah sekali. Okey. Bagaimana kita nak kira ketumpatan dengan menggunakan rumus? Di sini ada satu contoh. Okey. 3 nilai yang penting yang kita kena ambil kira di sini adalah jisim dan isi padu. Selingga penyukat ini berjisim 230 gram. Apabila 5 cm padu air dituang ke dalam dia, jisim silinder penyukat dengan cecair menjadi 320 gram. So, apa yang kita perlu buat sekarang? Kita perlu mencari jisim cecair. Okey. Lepas itu, isi padu cecair untuk mendapatkan ketumpatan, iaitu jisim dibahagi dengan isi padu. Berapakah jisim cecair tadi? 320 gram tolak dengan 230 gram. Maka jisim cecair itu hanya 90. Okey, 90. Isi padu cecair sudah diberi tahu iaitu 50 cm padu. So, kita akan ikut formula dia iaitu ketumpatan sama dengan jisim per isi padu. So, gantikan nilai ke dalam ikut rumus ini. Lepas itu, kita selesaikan, kita dapat 1.8 gram per sentimeter padu. Katakan kita nak cari jisim. Kita nak cari jisim. Maksudnya, soalan sudah memberi kita ketumpatan dan isi padu. Maka, kalau berdasarkan segitiga ini, rumus untuk mencari jisim adalah ketumpatan darab dengan isi padu. Manakala, kalau diberi ataupun kita nak cari isi padu, kita cari isi padu. So, apakah rumus untuk mencari isi padu dengan nilai jisim dan ketumpatan diberi? Kalau ikut rumus ini ialah jisim dibahagi. Jisim dibahagi dengan ketumpatan. Ini cara kita gunakan segitiga ini untuk menolong kita selesaikan soalan ketumpatan. Okey. Selepas murid baca nota yang diberi oleh cikgu, marilah kita cuba kuis ini untuk menguji kefahaman anda tentang ketumpatan. Di sini ada 2 tugasan tahap tinggi yang perlu diselesaikan oleh murid. Yang pertama tentang fenomena yang berkaitan dengan perbezaan ketumpatan dalam seharian kita. So, murid-murid kena kumpulkan maklumat tentang fenomena yang diberikan seperti pengangkutan kayu balak, kapal selam, belun
udara panas dan pelampung. Selepas murid kumpul maklumat daripada pelbagai sumber, murid-murid sediakan satu peta minda yang sesuai untuk membincangkan tajuk fenomena ini. Lepas itu hasil peta minda sila muat naik ke dalam Google Classroom atau Padlet Class Size. Murid diberi 1 minggu untuk menyiapkan tugasan ini. Di sini ada 3 contoh fenomena yang telah disediakan oleh cikgu. Yang satu adalah ais, satu adalah balloon, satu adalah kayu balak. Dan tugasan yang kedua adalah kita akan membuat reka cita ataupun inovasi. Di sini kita nampak teh tarik 3 lapisan, jus minuman berlapis. Ini adalah inovasi yang dibuat oleh pengusaha restoran untuk menarik minat penggunanya. So jenis minuman ini disediakan berdasarkan konsep perbezaan ketumpatan. So yang lebih tumpat akan tenggelam di bawah, yang kurang tumpat akan terapun di atas. So apakah aktiviti yang kita nak reka cita hari ini? So murid-murid guna kreativiti anda, bina satu model kapal selam yang boleh timbul ataupun tenggelam dalam air berdasarkan konsep ketepatan. Bersama model itu, murid kena terangkan bagaimana kapal selam itu berfungsi. Murid boleh mengumpul maklumat daripada internet untuk mendapat idea bagaimana kita nak buat kapal selam ini. Anda diberi 2 minggu untuk menyiapkan tugasan ini. Apabila buka sekolah nanti, murid-murid kena hantar model ini dengan penerangannya kepada guru. Sekian, terima kasih.